Yang ketiganya besok. Boleh? Boleh lah, insyaAllah. Jadi apa dua tu? Yang pertama tadi hidayah Allah SWT, yang kedua baca Quran, yang ketiganya saya tangguhkan perbincangan kita dalam majlis kita yang akan datang, insyaAllah. Pengurusi beritahu di mana tempatnya. Kalau tak boleh pergi, ambillah rakaman yang ada. Jadi saya berpindah kepada sesi yang kedua, iaitulah soalan ataupun perbincangan di antara kita. Saya lebih suka berbincang tuan-tuan di sini kerana anak suka dengan wujuh nayyirah, dengan muka-muka yang berseri, dengan majlis-majlis ilmu yang begini, yang kita nampak tuan-tuan tidak puas-puas, yang pagi pendatang, malam pun ada. Ini menunjukkan bahawa adanya rasa tanggungjawab kita terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Jadi InsyaAllah siapa yang ada soalan berkaitan dengan akidah ataupun soalan yang masih belum jelas lagi, khususnya dari segi amalan, mungkin setengah kita daripada Malaysia lah khususnya, yang di masyarakat kita yang famous dengan amalan yang bercampur baur, mungkin ada yang terkeluar daripada batas-batas syarak, yang kita terlepas pandang, perkara yang boleh mengundang syirik, dan banyak lagi perkara-perkara lain yang tanpa kita sedari kita mencampurkan amalan kita, dan akhirnya membuahkan satu hasil yang tidak bagus. Maksudnya seperti kita mempunyai masalah yang banyak kerana kesan dosa-dosa ini ke atas fizikal dan mental dan juga kehidupan seharian. Jadi sekiranya siapa yang ada soalan boleh tafadhal untuk mengutarakan kepada Ustaz. Tak ada, Ustaz, kita boleh tutup lah. Pergi ya. Jadi insyaAllah pemberitahuan sikit, besok kita akan ada satu lagi ceramah perdana di Dukhan yang bertajuk Aqidah Umat Akhir Zaman. Satu topik yang menarik lagi lah. Kalau rasa-rasa akidah kita dah umat akhir zaman dah selamat, insyaAllah air datang lah. Siapa yang ada ke lapangan, insyaAllah boleh datang ke Dukhan. Dan sebelum kita tutup majlis kita ni, insyaAllah saya petik untuk kata-kata Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri, al-iman laisa bitamanni wala bitahalli walakinna ma waqara fi qalbi wa sadaqu al-amal. Sesungguhnya iman ini bukanlah hanya dengan angan-angan dan cita-cita yang menghampakan. Semuanya ia hanyalah yang terletak di hati dan dibuktikan dengan amal. Jadi insyaAllah sama-sama kita mengambil istifadah, mengambil faedah daripada apa yang telah Ustaz sampaikan. Dan soalan. Tanya tentang hidup kita ni. Target dia, sebenarnya target, saya pernah baca satu kisah seorang zaman Nabi Musa, alim, dia beribadah selama 500 tahun. 500 tahun, jadi dia bila menghadap Allah, dia kata aku dah buat apa yang kau suruh. Aku dah beribadah selama 500 tahun dan aku nak syurga. Ya Allah kata, so malaikat nilai dia punya itu, dia kata ini sebenarnya masuk neraka. Jadi sebenarnya target kita dalam kehidupan kita, adakah mengagungkan Allah atau mengikut, atau kita target kita untuk masuk syurga, mengelakkan dari neraka. Ya. Itu target kita. Terima kasih kepada kita. Bila kita sebagai seorang hamba, kalau kita belajar dalam kitab-kitab akhlak, setengah orang tidak panggil kitab tasawuf. Ikhlas itu ada beberapa tingkat. Di antaranya orang yang paling tinggi darjat, dia kata ikhlas dia itu dia beramal semata-mata kerana Allah. Dia tak fikir lagi Tuhan letak dia di mana. Namun bagi kita yang level kita ni, standard kita ni, tidak menjadi kesalahan kalau kita beramal nak kepada syurga. Sebab apa? Sebab semua amalan-amalan itu dijanjikan dengan syurga. Nabi kata siapa dia buat haji, al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa' illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali syurga. Kita pun nak pergi haji. Siapa dia buat, contohnya Nabi kata siapa dia lakukan sembahyang sunat,
10 rakaat satu hari satu malam. Bila? 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum zuhur, 4, 2 rakaat selepas zuhur, berapa? 6, 2 rakaat selepas asar, ada? Tak apa, nak tahu ya. Tapi dia kira campur juga situ enggak. Jadi 2 rakaat lepas zuhur 6, 2 rakaat lepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isya, 10 rakaat. Jadi riwayat ini mengatakan bahawa siapa dia jaga 10 rakaat ini, Allah Ta'ala beri satu mahligai dalam surga setiap hari dapat. Lebih besar daripada banglo Al-Bayan, lebih besar daripada banglo apa lagi tadi, lebih hebat lagi. Itu menunjukkan bahawa adanya tawaran-tawaran tersebut. Jadi tidak menjadi kesalahan. Ulama mengatakan kalau kita beramal ni kerana nak pada syurga, kerana nak syurga pun dengan perintah Allah SWT, Tuhan suruh kita buat. Nabi sendiri lakukan dan dia beri tawaran istimewa. Siapa dia buat dapat benda ni. Itu jadi peringkat ini tidaklah kata siapa dia buat amal kerana nak syurga syirik. Itu bukan level kita. Pasal itulah kalau kita baca dalam kisah Nabi Yusuf AS, bila Nabi Yusuf AS tu dia masuk sijin, masuk penjara bersama dengan 2 orang kawan kan? 2 orang kawan. Seorang ni mimpi junjung roti atas kepala, maka dia makan oleh 2. Yang seorang lagi mimpi dia tuang air kepada raja. Jadi Yusuf kata, yang mu kena pancur kepala, yang ni mu lepas. Jadi hak lepas tu Yusuf pesan, beritahu apa ni, wazkurni inda rabbi, sebutlah saya di dekat Tuhanmu. Jadi ahli-ahli kitab ni dalam tafsir kata, oleh kerana makam tu makam Nabi Yusuf, seorang Nabi tidak layak dengan dia pesan kepada orang, sebab dia kena bercakap terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku terseksa dalam penjara, lepaskan aku. Itu harap. Tapi oleh kerana dia pesan kepada orang tu, dia tak terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, fala bisa fisijni bita'asinin, maka Yusuf merengkuk dalam penjara 7 tahun. Itu dia panggil makam tu, peringkat dia. Dia tak boleh cakap macam tu sebagai seorang Nabi. Tapi kalau peringkat kita nak kata siapa dia beramal kerana nak syurga ni syirik, itu bukan level kita. Ini level orang yang makam lebih tinggi daripada kita, dan daripada kita bagi awam manusia ni tidak menjadi kesalahan dalam masalah itu. Buat yang jadi salahnya apa? Bila kita riak nak tunjuk pada orang, itu tak boleh. Itu dia panggil menghilangkan darjah, menghilangkan pahala amalan kita, menggugurkan pahala amalan. Jadi tak tingkat kita yang pertama sekali dalam amalan ni mengabdikan diri kepada Allah. Itu tingkat yang pertama. Kemudian selain daripada itu, kenapa buat ni juga? Nak kepada janji yang Tuhan beri itu. Nak beri syurga kepada kita, nak beri apa ni, kelepasan daripada, nak menaikkan darjat. Itu dipanggil perkara-perkara yang kita kena buat. Wallahu ta'ala. Itu baru satu. Ustaz, yang ada cerita kes-kes di Malaysia, macam zina, orang tak pergi semayang, apa semua tu kan. Yeah. Jadi siapa yang patut dibertanggungjawabkan? Adakah masyarakat sekeliling orang, individu tertentu, atau kerajaan, atau ibu bapa? Siapa yang sepatut, maknanya orang dah kira dewasa lah. Kalau anak-anak kecil tu dah jawab, bab tanggungjawab. Ya. Jadi masalah tanggungjawab ni kita tak boleh nak menyalahkan siapa. Kalau kita nak kata budak tu tak reti, memang dia tak reti sungguh, sebab ayah dia tak didik. Jadi yang bertanggungjawabnya semua manusia. Semua orang itu, iaitulah bertanggungjawab di hadapan Allah SWT kalau dia tidak ambil berat. Maknanya ayah tak boleh pendidikan kepada anak. Hari ini kepincangan yang berlaku dalam sistem pendidikan kita, seperti pendidikan rumah tangga kita ni, ayah pergi masjid, anak dia tak bawa sekali. Itu jadi masalah. Masalah orang Melayu satu lagi tambahan dia, kalau bawa anak pula, budak-budak dihalau keluar masjid, duduk kat luar. Dia tulis siap, ini kawasan budak-budak. Ada budak nakal dia tambah kat bawah bermain. Budak kalau berkumpul sama dia, mesti dia akan main. Mana ada budak warak daripada tu? Kita kan ni, kita cuba nak mengubah kepahaman budak tak boleh duduk kat orang tua ni, cukup payah. Saya sudah buat, kita kerja buat, dalam ceramah buat, tengok dalam rakaman
dalam blog saya itu Abu Anas Madani, kita telah letak hukum mengenai kanak-kanak. Dalam paper ulama Syafi'i sendiri mengatakan bahawa kalau kanak-kanak pergi awal masjid, dia duduk depan, bukan belakang imam lah. Belakang imam itu ada syarat untuk duduk di gini, maka budak ni tidak ada hak orang pergi kemudian nak halau dia daripada tempat itu. Tak ada hak. Ini tiba-tiba kita hampak dia duduk ni luar pergi buka budak-budak. Dia tulis siap dekat kawasan budak-budak situ. Jadi anak orang baik kalau bawa kadang-kadang kena cuik kawan, bully budak anak kita pula, ini anak manja. Habis tak bawa anak. Jadi ayah duduk masjid belajar dengan Pak Imam dengan Ustaz, anak tu belajar untuk mulai di rumah. Kena tegur dia. Tegur Astro, tegur Piston, ada semua lah. Tegur yang hebat-hebat lah. Dia memang menarik minat. Kalau tak ada apa lain buka internet. Jadi kita tak boleh nak menyalah siapa-siapa. Kerana menyalahkan orang itu susah. Kita salahkan kita sendiri yang tidak bertanggungjawab terhadap keluarga kita. Hari ini boleh katakan kita yang duduk di sini peluang cukup besar untuk bersama dengan anak, dan masyarakat Arab sini bawa anak tak ada masalah. Jadi kita latih dia biar dia salat, biar dia jaga betul-betul adat istiadat, jangan yang pergi yang terlalu kecil lah, yang sudah boleh bawa panggil memayis, tahu cemar dan kotornya. Maka kita bawa mereka ini pendidikan kena beri betul-betul. Anak-anak ini belajar daripada kebiasaan. Jadi hari ini suasana yang ada orang tak semayang ramai ini nak menyalahkan siapa, semua salah. Pihak kerajaan pun salah, sebab memang pasar malam banyak orang tak pergi masjid. Kenapa benar ke pasar malam? Bukan pasar malam awak dari saya kata Ustaz macam ni tak cari makan gitu. Pagi cukup lah kata. Sekali pergi ke masjid, kamu sendiri pun tak pergi masjid. Itu di antara Allah SWT. Berapa soal ni? Ustaz, ya. masalah yang tinggal berkaitan yang apa nasihat Ustaz yang lahan untuk Ya. dia berkaitan apa? Ya, hari ini dia panggil soal hati. Hati bila sudah kotor, susah iman tu nak masuk. Jadi di antara benda yang kita kena gilak dulu hati, iaitulah melalui taubat kepada Allah SWT terhadap benda-benda yang lain. Yang lepas-lepas tu kita minta ampun Allah SWT, kan Tuhan bagi salah satu daripada 7 kumpulan orang yang boleh duduk di bawah bayangan pada hari tidak ada bayangan pada hari kiamat nanti. Salah seorang daripadanya orang yang boleh bersembunyi pada waktu malam, bangun seorang-seorang pada waktu malam, wafadat ainahu, dia merintih merayu kepada Allah SWT, aku ni banyak buat kesalahan, banyak benda-benda yang kita buat sehingga boleh mengalirkan air mata. Pada waktu itu inilah calon orang yang boleh duduk di bawah aras, bayangan pada hari tidak ada bayangan. Tapi kita akan timbul lagi soalan, dia kata macam mana nak menangis pun nak puas jenuh dah bercakap, bagi tahu itu tak semua tak menangis. Setengah orang ni kalau nak menangis terpaksa kena bayar beribu-ribu untuk menangis 2-3 malam. Itu bukan satu kesan yang lama, sebab kita menangis kerana semua orang menangis. Suara latar, muzik-muzik yang mendayu-dayu menangiskan kita. Apa benda pun kita menangis tak? Tengok cerita, filem, drama pun teriak kau kita tu. Datang makcik-makcik tentang orang, menangis juga dia. Padahal dia tahu kawan tu berlakon pun. Tangisan yang kita nak, tangisan ni Nabi SAW beritahu, ainani la tamassumana. 2 biji mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Mata yang berjaga malam kerana menjaga perbatasan Islam daripada diserang oleh musuh. Wa ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menangis ni jangan dengan orang ramai, tak payahlah bangun malam-malam senyap-senyap. Kalau tak malam pun tak apa, saya ingat di sini pukul 3:30 subuh dah. Balik lepas subuh tu orang lain tidur lagi, kita menangis masa tu. Tapi tak jadi dah dicegah ni dah. Kena ambil waktu gelap. Jadi itu yang pertama. Kemudian kena banyak zikir. Banyak zikir Allah. Saya tak nak banyak, tak nak beri homework banyak-banyak kepada tuan-tuan. Cukup dengan zikir waktu pagi yang maksurah tu, saya rasa sudah memadai. 15 minit pada waktu pagi, 15 minit pada waktu petang, kita gilap hati kita. Seorang tokoh yang besar dalam sejarah Islam ini, yang lama, bila lepas main subuh, dia duduk zikir dalam masjid. Anak murid dia tunggu belakang, nak belajar. Dia zikir punya zikir sampai naik matahari. Dia kata panjang tu guru aku zikir. Bila naik matahari, dia tengok, oh kamu ada kat sini. Dia kata hazal wuqu.